Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam satu program yang saban minggu kita menanti, kita menunggu bersama, iaitu program Jom Singgah Wakaf Ilmi. Alhamdulillah satu program yang diadakan di platform page Santai Satar yang bertujuan untuk menyebarkan kefahaman agama secara santai, harmoni, perkongsian sosial, keluarga, masyarakat dan sebagainya, insya-Allah. Pada malam ini kita sangat berbahagia dan kita bersyukur kepada Allah kita dipertemukan lagi. Tajuk kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan menuntut ilmu sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat. Baik, bersama dengan saya kita akan ada 3 orang ahli panel yang insya-Allah kita cuba tampilkan, ilmuwan yang kita cuba tampilkan pada malam ini akan memberi masukan, memberi ilmu, memberi keberkatan kepada kita semua sidang pendengar, insya-Allah. Saya persilakan yang pertama Ustaz Muhammad Fikri. Ustaz Muhammad Fikri. Alhamdulillah, kaifa hal? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Kaifa anta? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Okey, Ustaz Fikri merupakan salah seorang pengajar di sekolah apa Ustaz? Sekolah agama? Menengah Tahfiz Darul Ridwan Lenggong di Lenggong. Di Lenggong, Perak. Alhamdulillah. Salah seorang daripada lepasan Jordan. Apa mana Ustaz? Jordan? Di University Mu'tah. Mu'tah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, di satu ilmuwan yang hebat. Kemudian yang kedua saya jemput Uncle Jang kita, Da'i Ilyas. Assalamualaikum Da'i. Dia dengan setting. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Da'i sihat Da'i? Alhamdulillah sihat. Okey, Da'i ni dah kali kedua bersama dengan kita pada malam ni. InsyaAllah beliau sudi lagi untuk berkongsi ilmu dengan kita. Dan yang ketiga, saya persilakan wajah baru kita juga pada malam ini iaitu saudari Siti Qasdina Huda. Assalamualaikum Qasdina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Siti Qasdina ni salah seorang daripada pelajar USAS British Center, Universiti Sultan Azlan Shah. Kerana USAS ada menganjurkan satu program khusus untuk pelajar daripada Mahat Tahfiz di seluruh Malaysia untuk mengambil SPM. Jadi Siti Qasdina ni salah seorang pelajar USAS yang insya-Allah cemerlang. Jadi kita tampilkan khusus pada malam ini. Baik. Terima kasih kerana sudi untuk turut serta. Baik. Tajuk kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat, satu tajuk yang sangat dekat di hati kita sebab ia berkait dengan ilmu dan berkait dengan kita seorang manusia yang sifatnya ingin menambah sesuatu pengetahuan, input di dalam dirinya sebagai menambah wawasan hidup, sebagai menambah pengalaman dan sebagai menambah kita kata konsep ataupun inti sebagai manusia itu sendiri. Baik. Kalau kita tengok definisi, belajar ni darasa bahasa Arab lah. Kalau orang yang belajar dalam bahasa Arab menuju kepada tulab, pelajar-pelajar, orang yang menuntut, orang yang nak kepada ilmu. Baik, saya tidak perlu bercakap panjang sebab kita ada ramai panel malam ni. Jadi saya teruskan kepada, saya nak jemput orang yang pertama dahulu. Untuk mengupas, kita membuka kita punya perbincangan pada malam ini, iaitu saya nak tanyakan kepada Da'i Ilyas dahulu. Da'i. Baik. Dalam saya. tentang Da'i, dalam berbicara tentang ilmu ni, kita tidak boleh lari daripada sumber asal, iaitu wahyu daripada Allah, kalamullah. Boleh tak Da'i cuba kupas sikit sebagai mukadimah kita ini,
bagaimana Al-Quran berbicara tentang ilmu. Dipersilakan. Baik. Boleh dengar semua? Alhamdulillah boleh, clear. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada sahabat yang saya kasihi, Ustaz Fadil, juga kepada rakan-rakan panel, saudari Kristina dan juga cikgu ke Ustaz Fikri yang menjadi rakan panel untuk sembang santai kita pada malam ini, bicara wakaf ilmu kita pada malam ini menerusi platform Sembang Satar kita. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kerana sudi menjemput sekali lagi diri yang hina ini untuk kesekian kalinya, insya-Allah. Baik. Bila kita berbicara mengenai ilmu, mahu tidak mahu kita kena berbicara juga tentang dalil yang mewajibkan kita untuk mencari, untuk mendapatkan ilmu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang bermaksud, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaranya dari orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa darajat. Secara ringkasnya, Allah menyuruh kita mencari ilmu supaya kita dapat membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Begitu juga dalam surah Al-Mulk ayat ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan bermaksud, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan tentang peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk dalam golongan penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini dari surah Al-Mulk ayat ke-10. Yang pertama, orang berilmu itu diangkat darajatnya. Yang kedua, orang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu itu adalah orang yang sentiasa mengingatkan kepada Allah di waktu pagi dan petang. Mengingatkan Allah ketika mana mereka sedang duduk, sedang berdiri, sedang baring. Maka mereka inilah orang-orang yang telah diberikan petunjuk dan peringatan kepada mereka. Orang berilmu juga adalah orang yang telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat, serta dimudahkan jalannya untuk menuju ke syurga Allah yang maha indah, maha segala-galanya. Ada satu hadis yang menceritakan keutamaan ilmu pengetahuan. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkannya urusan untuk menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim nombor 2609. Jadi secara tidak langsung kita dapat melihat dengan lebih mendalam bahawa orang berilmu itu adalah orang yang sangat-sangat dituntut. Mereka ini orang yang memiliki pahala yang kekal. Malah kita lihat orang berilmu lebih baik berbanding mereka yang hanya beribadah tanpa berilmu. Orang berilmu adalah orang yang telah mengetahui, yang telah diberikan petunjuk, yang telah diberikan cahaya dan keluar daripada kegelapan. Sebab itu Imam Syafi'i pernah berkata, aku boleh berhujah dengan 10 orang yang berilmu, tetapi aku tidak mampu untuk berhujah dengan seorang yang jahil. Menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita lebih berilmu, kita lebih mudah untuk menerima pandangan orang lain. Kita lebih mudah untuk membuka, berlapang dada terhadap pandangan dan ideologi ataupun
perbezaan di kalangan manusia itu sendiri. Tetapi sekiranya kita ini jahil, sekiranya kita ini hanya mengikut secara kalau perkataan yang kasarnya membabi buta, maka agak sukarlah untuk seseorang itu berhujah dengan mereka yang berilmu. Sebab itu kenapa Allah dan Rasul menyuruh kita untuk sentiasa mencari ilmu bermula daripada buayan sehinggalah menuju ke liang lahat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Dai sebagai suatu pembuka yang saya kira sangat baik. Sebelum kita lanjutkan kepada ahli panel kita yang kedua, saya nak bagi tahu kepada sidang pendengar sekalian, ringan-ringankan tangan anda untuk share. Kita ada berapa orang view sekarang ni. Kita ringan-ringankan tangan anda untuk share dan juga boleh like, komen. Komen boleh tanya soalan. Dekat ruangan komen tu sidang pendengar sekalian boleh berkomentar nak tanya kepada mana-mana ahli panel. Cuma jangan tanya dah kahwin belum je. Tanya bab ilmu saja, tanya bab tajuk saja. Baik, kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Fikri. Ustaz Fikri, kalau tadi Uncle Jang kita, Dai kita dah sebut sedikit tentang bagaimana Al-Quran sedikit berbicara, dan Dai pun ada sebut sikit hadis dan juga ada kalam ulama yang berkaitan dengan ilmu. Ustaz Fikri, saya minta Ustaz Fikri perhalusi sedikit tentang ilmu ni melalui Nabi sendiri. Kita tak boleh lari, sumber ilmu kita yang mengajarkan kepada kita ilmu, guru besar utama kita lah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu semayang, kita tak tahu mengaji, melainkan daripada ilmu yang diturunkan, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Baik, jadi Ustaz Fikri tolong kami untuk faham bagaimana Nabi pula berbicara. Kalau tadi Al-Quran berbicara tentang ilmu, bagaimana Nabi menunjukkan ilmu ni kepada kita? Bagaimana Nabi memahamkan ilmu ni kepada kita, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wal iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara moderator, Ustaz Fadil, rakan panel, Dai Ilyas dan juga Siti Qasdina. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkongsi, dapat sama-sama kita membincangkan satu tajuk yang bagi saya adalah satu tajuk yang mungkin selalu kita dengar, tetapi ianya menjadi satu masalah yang sangat besar dalam kalangan masyarakat. Okey, sangat menjadi pandemik lah sebenarnya. Isu ilmu ini adalah satu benda yang sangat besar untuk kita perkatakan. Jadi soalan yang telah dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Fadil sebentar tadi berkaitan dengan bagaimana hadis Nabi SAW membicarakan tentang ilmu itu sendiri. Sebab itulah kalau kita nak bincang tentang ilmu ini, saya yakin dan pasti khazanah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ini adalah satu perkara yang sangat besar untuk kita ambil perhatian. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedang pendengar yang dirahmati Allah? Kerana dalam satu hadis Nabi SAW sebut, apa dia? Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Hadis ini telah menyatakan kepada kita bahawasanya para nabi, para anbiya wal mursalin, mereka ini tidaklah meninggalkan kepada kita harta, iaitulah dinar dan juga dirham. Tidak meninggalkan kepada kita akan takhta, pangkat dan sebagainya, akan tetapi Nabi SAW ini meninggalkan kepada kita al-ilmi, iaitulah ilmu. Maka tak dapat tidak siapa yang mengambil ilmu itu secara total ataupun mengambil ilmu itu secara menyeluruh, maka tak dapat tidak janji Nabi SAW mereka ini akan mendapat keuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Maka apabila kita berbicara tentang ilmu, tak dapat tidak, kita mesti memahami bahawasanya menuntut ilmu ini ialah satu kewajipan. Suatu kewajipan yang tak dapat tidak sebagai seorang Muslim, kita perlu percaya dan kita perlu yakini bahawasanya talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Okey, menuntut ilmu itu menjadi satu kewajipan kepada setiap Muslim. Maka tidak dapat tidak, kalau ilmu dunia pun Nabi SAW ajarkan kepada kita, apatah lagilah ilmu akhirat yang mana Nabi SAW mengajar daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada besar-besar perkara. Maka tak dapat tidak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya meyakini bahawasanya dalam hadis Nabi SAW banyak, sangat-sangatlah kalau kita menelusuri tentang hadis, sungguh banyaklah. Tadi pun Uncle Jang kita ataupun Da'i Ilyas kita ada bacakan beberapa hadis kan. Antara yang dibacakan oleh Da'i Ilyas tadi antaranya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia keluar deh tu sebab duduk kat Kelantan kan. Kelantan bunyi deh. Kan? Jadi nak menunjukkan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, siapa yang menempuh satu jalan ataupun siapa yang menelusuri satu jalan untuk dia menuntut ilmu, tak kiralah sama ada di ilmu akhirat, ilmu dunia, yang penting isinya adalah ilmu, maka tak dapat tidak. Maka tak dapat tidak sambungan daripada hadis tersebut disebut apa dia? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan baginya untuk apa? Untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dunia, ilmu akhirat adalah dua benda yang berbeza. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad disebutkan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Riwayat Ahmad sebut apa dia? Siapa yang memerlukan, siapa yang menginginkan akan dunia. Maksudnya tak kira lah kan. Kalau Ustaz Fadil hari ni ilmu dia, semua orang tahu lah kan. Ustaz Fadil ni duk main bola tampak kan. Kalau ilmu dunia main bola tampak tak reti pun, orang boleh bagi cut. Kan? Boleh bagi fall. Tak betul. Salah rotation, salah. Kan? Mungkin Qasdina main bola jaring, salah lompat. WC, D apa lagi. Saya tak ingat lah istilah-istilah dia kan, main bola jaring ni. Tapi nak menunjukkan kalau ilmu dunia itu pun yang kita nak buat mesti memerlukan kepada ilmu. Dan siapa yang memerlukan kepada akhirat dengan maksud lain berkaitan dengan hukum hakam, dosa pahala, syurga neraka, semua itu memerlukan kepada ilmu. Tak dapat tidak bila kita memerlukan kepada ilmu, nescayalah dua perkara ini. Siapa yang nak dunia perlukan kepada ilmu, nak akan akhirat juga memerlukan kepada ilmu. Sebab itulah hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah, guru saya pernah sebut, kalau Fikri, kalau kau nakkan dunia, akhirat engkau kosong. Tapi kalau kau pilih akhirat, nescaya dunia dan seisinya akan jadi percuma untuk kamu. Jadi ini adalah satu kalam yang saya kira bila makin lama kita fikir, sesungguhnya betul lah. Kan, kalau kita pilih untuk pilih dunia, akhirat kita kosong. Tetapi kalau kita pilih akhirat, insya-Allah dunia itu Allah Ta'ala akan berikan kepada kita secara percuma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya kongsikan satu lagi hadis Nabi SAW terakhir insya-Allah pada malam ini, tentang bagaimanakah khabar gembira yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW kepada orang yang menuntut ilmu. Nak menunjukkan ini adalah kabar gembira. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang berjalan menuntut ilmu, siapa yang masuk kelas online. Lah ni kan PDPR kan. Siapa yang masuk live kita pada malam ini, tak kiralah apa jua. Apa jua kaedah untuk kita dapatkan ilmu, ini adalah satu benda yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW melalui hadis riwayat Muslim berkaitan dengan wa innal malaikata la tad'a ajnihataha ridan li talabil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Ini adalah kabar gembira yang kita kena ambil perhatian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya malaikat akan menghamparkan sayapnya, yakni dengan maksud lain meletakkan redanya kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ini akan dimintakan ampun oleh
Siapa? Oleh para malaikat. Bukan kita minta ampun. Selalu kita, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah, ampunkanlah kesalahanku, ya Allah. Bukan kita minta. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu ini, para malaikat meminta keampunan kepada kita. Itu yang pertama. Bukan sekadar malaikat. Yang keduanya ialah apa? Penduduk langit dan penduduk bumi juga akan apa? Penduduk penduduk langit dan juga penduduk bumi juga akan apa? Akan memohon keampunan kepada kita. Dan yang terakhir iaitulah wal hitani fi jawfil ma, iaitulah apa dia? Bahkan ikan-ikan di dalam lautan juga memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas lagi bersuluh, tak dapat tidak. Jangan lupa menuntut ilmu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, pulung kat dia seorang hari ni. Lama dah tak dapat mic macam ni lah Ustaz. Alah, hai. Begitulah kita dapat dengar perkongsian daripada Ustaz Fikri tadi. Kalau saya dapat kutip di sini, Ustaz Fikri membacakan beberapa hadis yang sangat menjadi konsep perbincangan kita pada malam ini. Iaitu yang pertama, Nabi tidak tinggalkan kepada kita dinar ataupun dirham. Nabi tak tinggal harta kat kita. Tapi Nabi meninggalkan kepada kita ilmu dan hikmah. Menunjukkan ilmu dan hikmah tu lebih utama, lebih mahal nilainya berbanding dengan harta dunia. Dan yang kedua, kalau kita tengok di sini juga, orang yang menuntut ilmu dia mendapat naungan, mendapat doa daripada malaikat direct. Nah, malaikat doa ni, malaikat doa dia tak sama macam kita doa. Kita ni berdoa ada hijab dosa banyak, kadang-kadang ialah doa tak sampai ke langit, tak ada sampai lagi. Tapi kalau malaikat yang sendiri berdoa, tuan-tuan sekalian, kalau malaikat sendiri berdoa, dia terus sampai. Sebab malaikat dia tidak ada dosa, dia tidak ada hijab doa malaikat. Itu untungnya orang yang belajar, orang yang menempuh jalan untuk belajar, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, walau apa saja keadaan macam Ustaz Fikri sebut tadi, online ke, masjid ke, dalam halakah di rumah sendiri ke. Nah, semua itu dalam doa malaikat, insya-Allah. Baik. Saya rasa suatu kupasan yang sangat menarik daripada Ustaz Fikri. Seterusnya, yang ni kita duk tunggu ni. Kita tengok kita beralih pula kepada saudari Qasdina. Tapi sebelum tu, Qasdina relax dulu sekejap. Saya nak tanya Ustaz Fikri satu soalan. Kalau Ustaz Fikri tengok ada komentar tadi, dia kata ada frasa berkenaan dengan fitnah ilmu. Fitnah ilmu. Fitnah ilmu. 30 saat, Ustaz Fikri tolong ulas sikit apa yang dikatakan sebagai fitnah ilmu tu. Okey, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, berkaitan dengan fitnah ilmu ni adalah berkaitan dengan bagaimana. Okey, kalau kita lihat kepada kupasan, fitnah ilmu ini biasanya terjadi disebabkan oleh apa? Dari mana cara kita dapatkan ilmu. Ini adalah satu perkara yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Fitnah ilmu ini akan berlaku sekiranya siapa? Orang yang bercakap itu ialah orang yang mana menggunakan dalil agama untuk kepentingan dirinya. Itu sebagai satu contoh fitnah. Ataupun yang keduanya, sumber ilmu yang diambil olehnya. Boleh jadi juga fitnah kepada kita. Bukan kepada kita. Sebab itulah ada satu hadis Nabi SAW sehingga apa? Ru'usan juhalan. Pernah dengarkan hadis tu? Saya tak ingat dah berapa dia punya ayat dia. Tapi nak mengatakan bahawasanya akan lahir di akhir zaman itu ialah seorang pemimpin yang mana mereka ini adalah pemimpin yang jahil. Apa maksud jahil? Kalau kita lihat kepada maksud jahil ini ialah mereka tidak tahu. Tetapi mereka buat tahu. Ini masalah dia. Ramai dalam kalangan masyarakat kita hari ini nak jadi ustaz. Ramai dalam kalangan kita hari ini tak salah. Ada niat nak jadi ustaz, tak ada masalah. Itu adalah satu perkara niat yang sangat baik. Tetapi akan masalah yang berlaku iaitulah kekerasan kepada kita menilai akan ilmu itu. Kalau kita lihat ramai kadang-kadang kita lihat para ulama, bukan para ulama lah, ulama depa bagus je. Kalau kita hari ini ahli ilmu sebagai contoh, mereka ini sangat mudah untuk apa? Mengkafirkan orang, sangat mudah untuk apa? Untuk menyesatkan orang dan sebagainya. Maka itu adalah fitnah-fitnah yang perlu kita tinggalkan. Sebagai penuntut ilmu, Tok Guru saya pernah sebut 10 saat bermula dari sekarang, insya-Allah. Tok Guru saya sebut, Fikri, belajar ni biarkanlah kita jadi orang yang biasa-biasa. Jangan jadi orang yang sangat-sangat nak tunjukkan diri kita pandai, nak tunjukkan diri kita serba boleh. Sebab apa Imam Syafi'i pernah sebut?
Kalau siapa yang dalam diri dia nak menunjukkan dia ini adalah orang yang pandai, serba boleh, serba tahu, maka tak dapat tidak kamu akan lihat kehancuran dan kehinaan yang akan berlaku kepada diri kamu. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu jawapan yang sangat padat dan kemas dan memuaskan hati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, saya nak beralih kepada saudari. Ustaz Fadil. Sekejap. Mungkin boleh. awak boleh tambah sikit kot dalam 5 saat. Nak tambah juga. Okey, sila Nai. Apa orang kata fitnah ilmu ni boleh katakan seperti mana halau hari ni trendnya palatau lah. Palatau. Palatau. Iaitu dia nampak palatau nampak macam tahu tapi sebenarnya dia tak tahu. Itu sebenarnya kita boleh katakan sebagai fitnah ilmu ni tadi. Dia profesor serba tahu, dia nampak macam tahu tapi sebenarnya dia tak tahu. Tak apa, nanti kita akan bincangkan, kita akan huraikan lagi tentang palatau ni dalam round yang seterusnya, insyaAllah. Nah, itu dia ada benda dia nak simpan lagi tu, insyaAllah nanti. Baik, kepada saudari Kasdina, dia tak sabarlah. Kasdina dia tak sabarlah tu, mana bila aku punya turn ni. Baik, Kasdina, buka mic dulu Kasdina. Okey, baik. Tadi dua orang panel kita dah berbicara tentang ilmu daripada sudut sumbernya, Al-Quran dan hadis dan ulama. Jadi sebagai seorang pelajar Muslim, kita pelajar dan kita terlibat dengan ilmu dan ilmulah menjadi dunia kita sekarang ini. Dan insya-Allah bagi yang faham sampailah ke penghujung hayatnya dia bermain dengan ilmu. Sebab saya ingat dalam Nabi sebut ada seorang sahabat ke tabi'in, saya tak ingat, Ustaz Fikri boleh tolong ingatkan. Kita ni dua saja. Bukan Ustaz, Allahyarham Tok Guni Anwar Aziz kata, kita ni dua saja, sama ada kita belajar ataupun kita mengajar. Hidup selain daripada pengajar dan mengajar sia-sia. Maknanya kena bergelumang dengan ilmu juga. Baik, jadi boleh tak Kasdina tolong kongsikan kepada kita dan sidang pendengar sekalian, sebenarnya bagaimanakah ciri-ciri pelajar, orang yang nak menuntut ilmu ini menurut acuan Islam yang sebenarnya? Bagaimana ciri-ciri seorang pelajar yang mengikut kepada acuan Islam? Baik, saya persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator iaitu Ustaz Fadil dan kepada ahli panel yang lain iaitu Ustaz Fikri dan Da'i Ilyas. Sini saya nak kupaskan tentang ciri-ciri pelajar menurut acuan Islam. Jadi sebagai seorang pelajar yang juga Muslim, paling penting sekali perkara paling pertama ialah niat yang betul. Sebagai pelajar, kita belajar kena mesti niat kerana Allah. Apa saja amalan yang dibuat, kita niatkan kerana Allah semata-mata. Seperti hadis, seperti Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Maksudnya sesungguhnya satu amalan tu berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang melakukan apa yang diniatkan, mendapat apa yang diniatkan. Jadi perkara paling penting ialah paling utama belajar kerana Allah. Apabila kita biasa betulkan niat kita hanya kerana Allah, InsyaAllah Allah akan mudahkan kita untuk faham apa yang kita pelajari. Tak kisahlah ilmu akademik atau ilmu agama dan sebagainya. Selain itu, belajar pun boleh dijadikan sebagai suatu ibadah apabila kita niatkan kerana Allah. Okay, selain daripada niat, perkara seterusnya ialah kita meletakkan perhatian kepada Allah. Maksudnya, saya sentiasa berpegang pada 4 prinsip, iaitu doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Maknanya kita first sekali mesti kena berdoa kepada Allah. Apa juga yang perbuatan yang kita nak buat, mesti berdoa kepada Allah. Kemudian kita usaha dalam pembelajaran tersebut, usaha untuk faham, usaha untuk mempelajari dengan lebih mendalam, dengan fokus dalam pelajaran. Kemudian kita ikhtiar dari segi kalau ada yang tak faham, tanya. Kalau ada yang tak pandai, rujuk yang lebih pandai, buat latihan.
dan tak sekali tawakal. Semestinya meletakkan pergantungan kepada Allah. Kerana kepandangan atau kefahaman terhadap satu pelajaran itu datang daripada Allah. Allah yang bagi kefahaman dan Allah yang bagi kepandaian. Kemudian siri yang lain ialah kita mestilah mentaati ibu bapa. Sebab ibu bapa lah sumber utama dorongan dan sokongan kita. Kita sebagai pelajar, kita juga ada tanggungjawab lain iaitu sebagai seorang anak. Jadi kita kena siasa meminta doa mereka kerana doa mereka, doa seorang ibu, seorang ayah tiada ijab. Maknanya Allah angkat. Sebab itulah kalau kita buat baik pada ibu bapa reda, Allah pun reda. Keredaan Allah terletak kepada keredaan kepada ibu bapa. Dan seterusnya ialah muhasabah diri. Muhasabah diri ni penting kerana yang lebih kita akan ingat balik, kita akan kenal pasti apa kelemahan kita, apa subjek kita lemah dan apa yang subjek kita mahir. Jadi dari situ kita boleh tumpukan perhatian lebih kepada subjek yang kita lemah, tapi bukan makna kita tinggalkan terus apa yang kita mahir. Kita kena masakkan lagi subjek yang kita mahir. Contoh saya lemah bahagian matematik, jadi saya kena lebih banyak berlatihan matematik dan bertanya kepada guru dan rakan-rakan. Matematik lemah matematik ke Kak Zina? Contoh je saya. Nanti marah Cikgu Syafiq nanti. Cikgu Syafiq tengok ni. Contoh. Contoh. Okey, baik. Jadi dan selain tu bila kita muhasabah, kita dah tahu kelemahan kita yang tu, kita akan usaha lebih dan akan minta kepada Allah. Key point dia sebenarnya memang kena sentiasa minta kepada Allah. Doa kepada Allah. Kerana Allah yang menentukan. Allah yang bagi kefahaman, Allah yang tolong kita, hamba. Okay, dan banyak lagi cara ciri-ciri, tapi ini yang akhir ni saya ambil kerana penting juga, iaitu disiplin dan masa. Disiplin dan pembahagian masa bagi seorang pelajar tu penting untuk berjaya, tak kira di dalam ilmu agama, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Kerana kita sebagai pelajar, kita kena ada perancangan yang teliti dan perancangan yang teratur supaya kita punya masa tak terbuang dengan sia-sia. Kemudian kita kena pandai seimbangkan antara dunia dan akhirat, seimbangkan antara masa untuk belajar, masa untuk beribadat dan sebagainya. Jadi tak boleh lah macam, tak boleh nak belajar di 24 jam sampaikan terlewat solat, tertinggal solat. Itu dah kira macam kita punya dunia dan akhirat tak seimbang. Jadi selain itu, macam kalau sekarang kan kelas online, so macam kena usaha lah untuk disiplin bangun awal, disiplin untuk sentiasa masuk kelas dan siapkan tugas yang diberi. Selain itu, kalau macam yang ada pelajar sekarang online tu duduk di rumah, kan ada kerja rumah, semua tu kena pandai bahagikan. Jangan sampai kerja rumah tu bagi impact dekat kita punya pelajaran. Kemudian kena selalu jugalah tolong ibu bapa semua tu. Jadi di sini saya nak simpulkan banyak ada cara-cara untuk kita sebagai pelajar dan muslim untuk cemerlang dalam kedua-dua dunia dan akhirat. So yang paling penting sentiasa perbetulkan niat dalam belajar. Jangan niat belajar untuk aku niat belajar nak pandai, nak bagi semua satu dunia tahu yang aku ni pandai. Tak boleh. Nanti termasuk Allah akan tarik juga nikmat kepandaian tu. Allah boleh tarik nikmat dan Allah boleh bagi nikmat kepada siapa yang dia nak. Kepada siapa je hamba yang dia nak. So pada saya tak ada istilah pelajar sebelah, tak ada istilah pelajar lemah. Semua pelajar boleh jadi pandai, semua pelajar boleh cemerlang. Cuma bergantung pada usahanya, bergantung kepada hubungannya dengan Allah paling penting. Kena jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Habdul minallah wa habdul minan nas. Saya sampai di situ saja untuk soalan ni. Okey, terima kasih Kak Zina. Saya rasa Ustaz nampak apa yang Kak Zina sebut tadi, isi dia sangat padat.
Isi dia sangat padat. Antara yang disebut tadi sebagai seorang Muslim, konsep yang pertama adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Hubungan dengan Allah ni kena jaga niat kita belajar kerana apa. Lepas tu ada disebut tadi kebergantungan kepada Allah. Kita belajar ni kita bergantung kepada Allah. Kita guna akal yang Allah berikan. Kita guna kesihatan yang Allah berikan, masa tubuh badan semua yang Allah berikan, ilmu pun Allah berikan. Jadi kita tak boleh lari. Ilmu Allah. Kita berjalan, kita berfikir, kita bergerak, semua itu dengan ilmu Allah. Dan ada disebutkan juga tadi berkaitan dengan duit. Ada sebut bab duit tadi? Ada kan? Duit apa dia duit? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Dia sebut bab duit tadi. Dan juga pelajar Muslim ni dia kena sentiasa muhasabah dan juga kena sentiasa berdisiplin dengan masa. Sentiasa berdisiplin dengan masa. Baik, jadi apa yang disebutkan oleh saudari Kasdina tadi sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana kita seorang pelajar Muslim perlu membina keberkatan antara kita dengan Allah, antara kita dengan ilmu, kita dengan ibu bapa dan sumber-sumber keberkatan yang lainnya. Baik, Ustaz nak tanya lagi kepada Kasdina. Sekarang ni tadi ada sentuh tentang belajar secara online, PDPR, pembelajaran daripada rumah. Dan juga sebenarnya hal ini kita menerima banyak keluhan daripada pelajar sendiri. Dia kata susahlah, payahlah dan sebagainya. Tapi bila ustaz pergi buat spot check, kelas tengah berlangsung tapi main game sama langsung juga. Ustaz Fikri tengah mengajar, dia buat-buat je depan ustaz tu. Tapi tangan bawah tu duk pegang telefon lain. Dia ada 2 telefon. Telefon belajar satu, telefon main game satu. Jangan silap macam pernah buat je Ustaz? Pernah tahu ke pernah buat? Cakap apa betul. Okey. Jadi saya nak tanya kepada Kasdina. Cuba sebutkan bagaimanalah cabaran kita, cabaran pemuda zaman sekarang. Apa cabaran dia yang pemuda zaman sekarang terpaksa hadapi dalam perjuangan menuntut ilmu ni? Dalam masa 2 minit cuba sebut sikit. InsyaAllah. Cabaran masa kini untuk menuntut ilmu banyak. Terutama bagi saya juga sebagai seorang yang berjiwa muda kan. Paling pertama sekali cabaran dia telefon pintar. Telefon tu sendiri menjadi cabaran utama sekali sebab sekarang kan teknologi dah canggih. Jadi macam-macam benda yang kita nak tengok dalam telefon. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang tak ada benda pun nak tengok kat telefon tu, tapi nak juga dia jadi macam satu ketagihan yang kalau kita tak bendung pada permulaan dia akan jadi makin teruk. Jadi cabaran dia di mana ada setiap setakat jadi masuk kelas tapi ada telefon lain main game. Itu sebenarnya satu distraction lah dan distraction dan ketagihan di mana seorang pelajar tu sendiri kena cuba untuk atasi cabaran tu. Dengan susah sebagai saya pun pernah hadapi benda tu dan susah. Tapi itu yang saya nak kaitkan balik dengan apa yang saya cakap tadi. Antara ciri-ciri dia, ciri-ciri seorang pelajar mestilah berdisiplin. Jadi kita pelajar kena pandai berdisiplin sendiri untuk tidak kan waktu dah kelas, okey aku kena set ke kelas. Jangan tengok benda lain, fokus dalam kelas. Letak cuba offkan semua yang boleh jadi distraction dan tumpukan pada kelas. Okay, selain tu sekarang memang sebab pembelajaran secara dalam talian kebanyakan pelajar sekarang memang mengalami keletihan yang berpanjangan iaitu burnout. Bagi saya itu satu cabaran yang paling besar juga kerana saya pun pernah hadapi perkara tersebut. Burnout ni orang lain akan anggap benda tu macam dia ni malas lah tu nak masuk kelas, dia ni malas lah duduk baring di atas katil. Sebenarnya tak, dia sebab keletihan yang terlalu sangat, keletihan dari segi mental sampai tak boleh nak buat apa-apa. Jadi bagi saya, nasihat saya, kalau siapa yang mengalami burnout ni boleh macam
rehat dulu, rehat sekejap, ambil rehat sekejap daripada apa-apa pelajaran, apa-apa yang pulang, cuba keluar. Sekarang kan boleh keluar kan, macam jogging ke apa, bagi nak release tension yang ada dalam otak tu. Okey, terima kasih Kak Dina. Jadi saya nampak apa yang Kak Dina sebut tadi, antara punca utama ataupun cabaran utama belajar masa kini adalah masalah ketagihan pada telefon pintar. Dan satu lagi, bila terlampau letih, jadual padat sangat. Nah, cikgu ni terlampau semangat. Bukan cikgu terlampau semangat, orang yang mengarah cikgu tu terlebih sangat. Ya. Sampai berlaku burn out. Burn out, terbakar habis keluar. Burn out. Saya tak silap, saya dengan Uncle Jang. Uncle Jang, are you here? Uncle Jang masuk balik. Saya dengan Uncle Jang dulu pernah berforum. Ya, Uncle Jang, kita pernah berforum. Tajuk burn out. Kita sejam lebih kita bincang tajuk burn out dulu. Ingat kan? Kan? Ingat tak dulu? Lambat respon dia. Kami pernah berforum tajuk burn out saja. Lama di situ. Menunjukkan ini suatu masalah besar sebenarnya. Burn out ni bukan belajar saja burn out. Kita punya barisan hadapan yang menangani COVID pun mengalami burn out. Baik, ala kulihat saya lihat masalah-masalah tadi berlaku kerana apa dia? Saya rasa soalan ini saya akan tujukan kepada Ustaz Fikri. Soalan ini saya akan tujukan kepada Ustaz Fikri. Sambil tu, ni ada satu soalan sebelum Ustaz Fikri relax dulu. Kenapa boleh jadi ketagih ni Kak Dina tolong jawab sikit ni. Ada seorang ni doktor, Abu Irfan ni doktor ni. Dia tanya, kenapa sampai boleh jadi ketagih handphone tu? Patutnya banyak masa diluangkan untuk belajar, tapi banyak masa diluangkan untuk main handphone. Agak-agak kenapa? 30 saat Ustaz bagi masa. Cepat. Kenapa kami boleh jadi ketagih? Sebab macam dia mula-mula bila dapat handphone tu, dalam handphone tu banyak benda baru, banyak benda yang boleh kita teroka. Jadi bila dia makin teroka, lepas tu kasi 24 jam dengan handphone, bila sehari tu dia tak pegang handphone, dia rasa tak boleh. So benda tu akan jadi ketagih, macam dia mesti pegang handphone. Sebab pada permulaan dia dapat handphone tu memang dia macam pada permulaan diberi handphone, macam dia rasa wah aku dapat handphone, kira aku dah bebas sekarang. So macam dia jadi satu ketagihan lah, macam dia nak cari lagi apa lagi dalam handphone tu, cari lagi apa dalam internet. Jadi sebenarnya ada setengah pelajar tahu yang dia perlu bahagikan masa pada untuk belajar, tapi sebab dia sama ada dia nak elakkan daripada belajar tu, dan dia nak bring handphone tu. Sebab dia rasa dalam handphone semua benda dah ada. Semua benda dah ada, dan semua benda yang dah ada tu boleh buat dia hidup dia komplit tanpa belajar. Selain tu, saya nak tengok sini macam zaman sekarang diorang suka tengok influencer dekat Instagram, macam Insta famous semua tu. Mereka tengok Insta famous ni semua macam kerja senang je, jadi popular, dapat duit, kaya, tak payah belajar tinggi-tinggi. Sebab tu lah mereka jadi ketagih nak jadi macam diorang, dan ketagih dengan handphone je. So mereka abaikan untuk belajar. Ini dari sisi pandangan saya lah. Saya habis dah ke? Saya baru masuk, internet saya hilang kejap. Okey, baik. Maknanya ketagihan ini berpunca daripada kurang mampu untuk mendisiplinkan diri. Kononnya nak release tension, akhirnya dalam telefon tu banyak nak kena explore benda baru. Ada lagi baru. Jadi tu yang ketagihan tu. Orang ketagih ni, kalau orang ketagih dadah, yang pertama dia sekali suntik 1 dos je. Tu bila nak mari hak kedua, nak main rasa balik tu, dia kena main 2 dos dah. Lepas tu ketiga, dia makin banyak, makin lama makin tinggi dia punya dos yang dia kena untuk memuaskan ketagihannya. Sama juga dengan telefon.
Pertama sejam, lepas tu sejam setengah, lepas tu main 2 jam tu balik, habis tinggal. Habis semua kerja Ustaz buat, bagi pun tak buat. Itu biasa berlaku. Ustaz Fikri biasa sangat. Okey, Ustaz Fikri. Dengan masalah-masalah cabaran tadi, boleh tak Ustaz Fikri tolong bantu pelajar kita? Pelajar ni sebenarnya tak mesti remaja. Ada retua pun belajar juga sebenarnya, bukan remaja saja. Retua pun belajar. Nah, sebab belajar ni tuntutan sepanjang zaman. Selagi hayat di kandung badan, selagi itu ilmu ni kita kena amal dan kita kena cari untuk mendekatkan kita dengan Allah ni lebih dekat, untuk makrifat dan sebagainya. Boleh cuba fahamkan kepada kita sebenarnya, untuk saya rasa jawapannya untuk menangani cabaran tadi, kita kena faham matlamat ataupun tujuan kita nak belajar ni. Boleh tak Ustaz Fikri tolong bantu kita fahamkan apa sebenarnya kepahaman yang kita perlu ada sebagai orang yang nak belajar ni? Ya, silakan. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih kepada saudara moderator. Jadi apa masalah dia sebenarnya ni? Itu masalah. Saya persoalkan balik. Apa masalah sebenarnya ni kepada anak-anak kita kan? Kepada anak-anak pelajar kita. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita nak bincang tentang persoalan yang dinyatakan kepada saya sebentar tadi berkaitan dengan apa matlamat tujuan kita belajar sebenarnya. Jadi andai kata kita dapat fahami tujuan kita belajar ini, nescaya masalah yang dinyatakan sebentar tadi dapat dihapuskan dengan sekelip mata. Sebab kita dah faham. Sebab benda ini memerlukan kepada kefahaman. Sebab itu dah dalam usul ashrin disebutkan apa dia? Pertama yang kita nak kena buat antaranya mesti faham. Setiap benda yang kita nak kena buat, setiap benda yang kita nak amal, setiap apa yang kita nak lakukan, tak dapat tidak, kita mesti mulakan dengan kefahaman. Jadi sebelum saya utarakan dahulu apa hujah-hujah saya, izinkan saya nyatakan tentang pendapat tentang Allahumma salli alaihi wasallam disebut sebagai pepatah Arab. Saya tertarik dengan satu pepatah Arab yang dia sebut apa? Dua perkara yang manusia ni, dia tak akan pernah rasa puas dan tak akan pernah rasa kenyang. Kan? Tak akan pernah rasa cukup. Iaitulah ada dua benda. Pertama disebut sebagai orang itu nak menuntut ilmu, mencari ilmu. Makin cari makin nak, makin cari makin nak, makin cari makin tak puas, makin cari rasa makin Masya Allah, macam tu. Wow kan, satu benda yang takjub. Dan yang kedua disebut oleh pepatah Arab itu ialah orang yang mencari sumber rezeki. Selagi tak kaya nak cari sampai kaya. Selagi tak ada duit, selagi tu nak cari duit. Benda ni adalah dua benda yang disebutkan oleh pepatah Arab. Dua benda yang tidak akan pernah rasa cukup oleh manusia. Yang pertama ialah ilmu dan yang kedua ialah harta. Hadirin sedang penonton yang dirahmati Allah. Sebelum kita nak capai kepada matlamat ilmu, saya rasa kita perlu ambil perhatian tentang benda yang kita perlu tahu. Kita kena ambil tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah yang disebut oleh ulama, ilmu itu memilih kepada siapa dia nak berkawan. Ilmu, kena faham ilmu itu dia memilih kepada siapa dia nak berkawan. Dengan maksud lain, ilmu ini mencari siapa yang patut jadi rakan baik kita. Dengan maksud lain, dengan maksud yang lebih luas, maksudnya kita kena cari siapa. Ilmu ni dia nak cari siapa kawan dia. Kan? Dan yang kedua ialah ilmu ini dia memilih kepada dada siapa yang dia nak duduk dan dia lekat. Ada dua benda kat situ. Pertama, ilmu ni dia nak cari siapa nak kawan dengan dia. Dan yang kedua ialah ilmu ni dia nak duduk kat dada siapa. Sebab kita kena faham al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Wan nur la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan melekat. Cahaya itu tidak akan duduk. Cahaya itu tidak akan berdamping dengan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah benda yang pertama kita nak buat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita yang telah disebut oleh Siti Qasdina sebentar tadi. Antara benda yang kita kena ambil perhatian ialah kena buang benda maksiat dulu. Berapa banyak dalam telefon yang kita dapat hari ni? Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Dalam telefon kalau kita perhatikan dulu waktu Allahumma salli Muhammad, bila kita perhatikan pelajar-pelajar sebagai contoh, ada yang menyimpan video-video lucah dalam telefon sebagai contoh. Muka depan dekat wallpaper tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buka dalam file manager, rupa-rupanya berbagai-bagai video-video lucah yang terdapat dalam telefon sebagai contoh.
Banyak lagi lah kalau kita lihat hari ini dengan cabaran normalisasi yang berlaku kan. Antara contoh bila orang buat dosa rasa biasa. Kan? Tunjuk aurat rasa biasa. Pakai pakaian yang tak menutup aurat pun rasa biasa. Itu adalah yang disebut sebagai normalisasi. Dah rasa biasa dah. Jadi benda-benda ni yang kita kena faham sebelum kita nak belajar. Kita kena tahu apa matlamat kita belajar. Sebab tu kena faham, ada orang belajar tujuan dia nak jadi pandai. Kan? Ada orang belajar tujuannya nak berhujah dengan orang lain, rasa diri betul. Ada juga orang yang belajar tujuannya sebab mak ayah suruh, paksaan dan sebagainya. Ada juga yang rasa nak jadi hebat, nak jadi pemimpin, nak jadi ahli politik. Ada semua berkaitan dengan benda-benda tu. Okey, itu adalah matlamat-matlamat yang saya kira bukan matlamat yang perlu kita ambil perhatian. No. Matlamat-matlamat itu bukan satu benda yang perlu kita ambil pendekatan. Tak. Tetapi antara benda yang kita kena ambil, saya nukilkan sebelum berakhir 5 minit saya ni, saya nukilkan kepada tuan-tuan sedang penonton 3 nukilan yang ditinggalkan oleh Allahumma salli Muhammad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Okey, Imam Ahmad ibn Hanbal menyebut kepada kita, ini kita kena ambil perhatian. Ini adalah 3 matlamat ataupun niat utama kenapa kita belajar. Kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita belajar? Kenapa kita nak cari ilmu? Kenapa kita nak mendalami sangat ilmu ni? Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, apa dia? Imam Ahmad mengatakan bahawasanya kebaikan ilmu itu tiada tandingannya jika ilmu itu diniatkan kepada 3 perkara ini. Maksud lain, ilmu ini akan menjadi baik, ilmu ini akan jadi hebat jika matlamat yang kita buat, niat yang kita buat ini ada 3 benda. Pertama, niat kita ialah yang disebut oleh Ahmad ibn Hanbal ialah nak menghilangkan kejahilan untuk diri sendiri. Kan? Menghilangkan kejahilan diri sendiri. From tak tahu kepada tahu. Sebab itulah kan, dalam kata-kata hikmah yang kita selalu dengar, pastikan hari ini lebih baik daripada esok dan pastikan esok lebih baik daripada hari ini. Setiap kehidupan kita, sepanjang cepis kehidupan kita bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, pastikan ada kebaikan yang kita buat dan pastikan setiap benda yang kita lakukan itu pasti ada perubahan. Walaupun sedikit, pastikan pasti ada perubahan setiap hari. Menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Pastikan diri kita ini terkeluar daripada kejahilan. Terkadang benda yang kita buat itu datang daripada kejahilan yang kita sendiri tak buang. Okey, itu kadang-kadang lah. Itu yang pertama. Maksudnya, kita perlu menghilangkan kejahilan diri sendiri. Niat, matlamat utama kita belajar mesti nak hilangkan kejahilan untuk diri kita. Yang kedua disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ialah apa dia? Kita mestilah niatkan kita belajar ini untuk mengajar orang lain. Pastikan ada niat nak mengajar orang lain. Bukan kita buat palatau jangan salah faham lagi. Orang kata ni baru belajar baru SPM mengajar orang dah. No. Bukan buat palatau tau. Bukan buat palatau, tapi nak mengatakan bahawasanya kita mesti ada niat. Ilmu yang kita belajar itu mesti disampaikan kepada orang lain. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang apa? Yang sentiasa memberi manfaat untuk orang lain. Sebut lagi tentang manfaat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kan? Setiap daripada kalangan kamu ni baik dah kalau kamu ni jadi orang belajar. Dan bukan sekadar kamu belajar tapi kamu mengajar orang lain tentang Al-Quran. Banyak lagi lah kan kalau kita baca tentang idza mata bani adam inqata'a amalahu illa min thalas. Antaranya apa dia? Al-ilmu yuntafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Harta itu akan menjadi satu warisan untuk kita di akhirat esok. Dan yang ketiga disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, matlamat kita belajar. Yang ketiga ialah apa dia? Kita mesti berazam, niat kita mesti beramal dengan apa yang kita belajar. Ini adalah kemuncak kepada ilmu, tuan-tuan. Okey, ini adalah kemuncak kepada ilmu. Ada soalan tu, saya risau bila ada soalan ni. Tengok soalan tu. Okey, apakah sebab maksiat maka ilmu yang ada pada seorang yang berilmu tu tidak ada kesan dan menyerang daripada kebenaran ilmunya? Apakah sebab maksiat? Apakah sebab maksiat maka ilmu yang pada seorang itu tidak akan kesan? Ya, itu antaranya lah. Okey, antaranya kan. Dia kata adakah kesan maksiat tadi sebab maksiat itu akan menyebabkan ilmu itu menyeleweng? Ya. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya bagi contoh. Ada orang mungkin saya tak nyatakan siapa-siapa lah. Mungkin ada orang yang dia menggunakan agama sebagai contoh. Nak buat contoh lah, program nak bina masjid sebagai contoh.
program bina masjid. Buatlah hebahan sebagai contoh kan, buat hebahan. Okey, hari ni saya nak buat wakaf masjid sebagainya. Orang bagi sumbangan. Bagi sumbangan, banyak orang bagi. Sampai beribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu orang bagi. Tapi disebabkan oleh penyelewengan yang dia dapat. Sebab apa saya kata penyelewengan? Sebab dia merasakan benda yang dibuat itu adalah benar bagi dia, sebab duit yang dia dapat itu adalah untuk kepentingan peribadi. So tak dapat tidak akan menjadi penyelewengan. Dia ambil commission. Ambil commission sebagai contoh. Yang ambil duit. commission, okey juga Ustaz. Takut ambil semua. Takut ambil semua. Itu lagi bahayalah. Okey, jadi saya sambung yang ketiga. Disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Iaitulah kita mesti berazam. Untuk apa? Untuk kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Sebab itulah ada pepatah Arab sebut, al-ilmu bila amalin kas-sajari bila thamarin. Ilmu itu umpama pokok tanpa buah. Kan? Ilmu yang kita belajar kalau tak diamalkan umpama pokok tanpa buah. Kita tanam pokok rambutan, tak berbuah, kita tebang pokok. Kan? Kita tanam pokok durian, Musang King, durian 46, 96, 146. Banyaklah nama durian lah ni. Kan? Tanam, tak berbuah, kita akan buat sesuatu. Sama ada tutkan, kita potong balik, apa semua, banyak benda kita buat. Tapi takkan berguna. Satu lagi pepatah Arab saya bagi, pepatah Arab yang dimelayukan, al-ilmu bila amalin kas-sayyarah bila tayyarin. Itu adalah pepatah Arab yang dimelayukan. Okey, ilmu itu tanpa amal umpama kereta tanpa tayar. Kereta tak ada tayar, tak berjalan kereta kita tuan-tuan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, matlamat kita belajar, pertama mesti kita nak merungkaikan kejahilan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, kita mesti nak mengajar orang lain dan kita berhasrat untuk balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Dan yang ketiga, pastikan kita berazam untuk kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apa yang Ustaz Fikri sebut tadi tu, dia macam nak tutup terus tu. Kita nak dengar lagi sebenarnya. Jangan cepat sangat. Oh, tak habis ke? Kita tak puas dengar lagi. Tak puas lagi dengar. Kita tak dengar lagi ni Uncle Jan kita bersilat. Jadi kita bagi chance kat Ustaz Fikri bersilat banyak sangat. Ni Uncle Jan tak bersilat lagi ni. Ni pakai TV ni boh. Okey, Uncle Jan. Dai, saya nak tanya benda. Tadi apa yang diuraikan oleh Ustaz Fikri tadi sebenarnya sudah memberi suatu kita kata basement yang cukup kuat untuk kita sepatutnya tidak lagi beralasan dengan cabaran-cabaran ketika belajar. Jangan beralasan. Seperti kita kena faham sepatutnya. Kita kena faham kepentingan ilmu, kepentingan kita belajar dan sebagainya. Baik. Untuk dai tengok kita ni, sejarah ni dia ibarat roda, tak? Dan siapa yang mempelajari sejarah dia adalah orang yang cerdik sebab dia tak akan mengulangi kesilapan orang yang lalu dan dia akan mengambil iktibar untuk kebaikan dan kebangkitan dirinya sendiri berdasarkan kejayaan orang yang lalu. Sebab itu, kalau kita ni orang muda, kalau kita cerdik, kita nak cepat dapat, kita kena belajar dengan orang tua yang dah lalu benda tu. Kita tak perlu lalu benda kesilapan yang mereka telah lalui. Kita belajar daripada apa yang mereka telah lalui dan kita tak perlu ulangi kesilapan itu. Bahkan daripada kita masa yang kita rugikan dengan melayan kesilapan, kita alihkan dengan kita bangkit dengan pencapaian yang lebih baru, melepasi yang lalu, melepasi orang-orang yang lalu. Sebab kita ada masa lebih untuk mencapai yang lebih baik. Baik, dai daripada aspek sejarah dia berulang-ulang dan siapa yang belajar dia akan mendapat kebaikannya. Nak tanya dai, dalam masa dai mungkin tolong kupas dengan padat sikit kita masa tak panjang sangat ni. Dalam masa 5 minit. Dai tengok bagaimana Nabi membentuk sahabat dalam suasana ilmu sehingga apabila walaupun Nabi dah tiada tapi sahabat menyebarkan ilmu agama ini sampai satu dunia kenal Islam. Sampai satu dunia kenal Islam. Bagaimana kalau kita tengok sirah Nabi tadi, sejarah yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat terhadap ilmu. Boleh dai cuba kongsikan kepada kita sebagai pemangkin semangat kita, insya-Allah. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis atau yang kita katakan hadis atau pepatah
pepatah Arab yang selalu kita dengar kan, tuntutlah ilmu walau sampai ke hingga sampai ke negara China. Ini saya rasa adalah satu pepatah yang selalu kita ucapkan tak kala kita nak motivasi, tak kala kita nak menaikkan semangat untuk menuntut ilmu, maka perkataan ini mesti keluar. Baik. Sejarah Nabi SAW bersama para sahabat ni harus dijadikan sebagai satu iktibar, satu ibrah, satu pengajaran yang perlu kita contohi. Nabi ni dia berilmu dan mengamalkan ilmu serta menegakkan ilmu menerusi kepimpinan dan tauladan. Ini yang sahabat ikut. Nabi Al-Quran berjalan. Okay. Nabi itu adalah ibarat Al-Quran yang sedang berjalan. Ini diakui sendiri oleh isteri Nabi yang sangat tercinta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila ditanya, Nabi ni kalau kat rumah ni macam mana? Nabi ni kalau di luar macam mana? Maka Sayyidatina Aisyah menyatakan, Nabi ni akhlak dia adalah akhlakul Quran. Akhlak Al-Quran. Al-Quran yang bergerak. Apa yang Al-Quran cakap, itulah yang Nabi kita Muhammad SAW lakukan. Cuba kita lihat bagaimana, kenapa Islam, agama Islam itu terutus di bumi padang pasir. Sedangkan tamadun dunia ini kebanyakannya terbentuk di lembangan sungai. Contohnya tamadun Babylon, tempat Nabi Ibrahim AS di sungai Furat dan sungai Dujlah. Tamadun Mesir di sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Tamadun Indus di lembangan sungai Indus. Tamadun Huanghe di sungai Huanghe di China. Tetapi tamadun Islam itu bermula di padang pasir. Kenapa? Bila kita lihat agama Islam itu, pembangunan ilmu mesti bermula daripada dalam. Sebab itu Nabi pernah berpesan kepada kita. Apa yang Nabi pesan? Doa. Nabi kata, aku berlindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang selalu kita doakan tiap-tiap kali bila kita bersolat. Melindungkan diri kita daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Saya dengar tadi Ustaz Fikri menyebutkan tentang bagaimana fitnah ilmu ini apabila kita menggunakan ilmu untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang kita kata tadi, ilmu yang tidak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi bagaimana sahabat Nabi SAW apabila mereka mendapat ilmu, mereka akan menghafalnya. Mereka akan menyimpannya terus ke dalam hati. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana apabila sesuatu wahyu diturunkan, apabila datangnya wahyu yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan kehidupan dan sebagainya, mereka ini akan menghafalnya. Kemudian mereka akan menyimpannya ke dalam hati dan menulisnya di kulit-kulit pokok, di tulang-tulang dan sebagainya. Ini kita dapat lihat bagaimana tamadun itu terbentuk kerana apa? Kerana sifat yang ditunjukkan oleh sahabat dan juga yang terutamanya kepada Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini, kalau orang kata kita tak boleh nak menuntut ilmu, dalam keadaan kita sekarang berhadapan dengan suasana yang sangat susah, tak ada peranti, tak ada ini dan sebagainya. Semua itu bagi saya, ya ada kebenarannya, kita tak nafikan. Tadi pun susah kita nak berbual pun dengan internetnya yang tidak stabil dan sebagainya. Namun itulah yang dikatakan sebagai satu cabaran. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya mudah. Tidak ada namanya mudah. Tidak mungkin bulan itu. Tidak mungkin kita akan menunggu bulan purnama di waktu siang. Tidak mungkin menunggu matahari di waktu malam. Tidak mungkin. Kerana apa? Kerana perjuangan untuk menuntut ilmu itu adalah perjuangan yang murni dan suci.
Malah sesiapa yang menuntut ilmu dan mereka mati ketika menuntut ilmu tersebut, ilmu yang baik, mereka ini disebut sebagai syahid akhirat. Maksudnya mereka ini digelar sebagai orang syahid, tetapi syahid mereka adalah syahid akhirat. Inilah yang kita katakan tadi. Kalau kita nak mencari ilmu, sahabat Nabi ni kalau dia dapat ilmu, dia akan pegang sampai mati. Dia pegang sampai ke akarnya. Dia akan mempertahankan ilmu itu tanpa ada sebarang keraguan. Kerana mereka tahu ilmu itu datang direct, datang secara terus menerusi wahyu dari Allah kepada Nabi SAW. Sebab itu kalau kita lihat apabila tamadun bergerak, bila tamadun Islam telah tersebar luas ke seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku jadikan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kita lihat bagaimana tamadun Islam. Cuba kita lihat tamadun Islam. Kalau tidak kerana Al-Khwarizmi dan algoritmanya, tidak mungkin hari ini kita akan dapat komputer, laptop, kamera, apa yang kita nak buat ni stream dan sebagainya ni. Kalau tidak kerana algoritma yang dibawa oleh Al-Khwarizmi, maka tidak mungkin kita akan hidup di zaman moden seperti sekarang. Kalau tidak kerana ilmu perubatan hospital dari Ibn Sina, tidak mungkin kita hari ini dapat menikmati kehidupan yang sihat, kerana orang Eropah mereka menyedari bahawa zaman Renaissance itu bermula kerana datangnya ilmu daripada tamadun Islam itu sendiri. Inilah yang kita katakan. Jadi hari ini kita kena mencontohi apa yang Nabi kita bawa. Kita kena contohi apa yang dibawa oleh tamadun Islam. Kegemilangan tamadun Islam itu harus dibawa ke hadapan. Hari ini kita tertinggal. Hari ini kita berada jauh di belakang. Kerana apa? Kerana kita hanya bernostalgia tetapi tidak mempelajarinya kembali. Bernostalgia itu bukan tak boleh, boleh. Tetapi bernostalgia itu untuk kita mengingati dan mengambil iktibar daripada kesilapan yang mungkin dilakukan oleh nenek moyang kita. Dan sebab itulah kenapa kita kena ambil iktibar dan kita jadikan iktibar itu sebagai satu pedoman dan dijadikan sebagai batu azimat untuk kita memastikan agama Islam kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama lain. Islam ajalah agama yang paling tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi selain daripada agama Islam. Wallahu a'lam. Dai nak tanya Dai. Dai jangan berhenti lagi, relax dulu. Okay. Nak tanya macam ni. Apa nak Dai sebut tadi, dia sangat menarik sebenarnya untuk kita kupas lebih panjang. Dia tak padan dengan 5 minit tu. Kalau nak ditambahkan lagi, kalau kita nak telusuri lebih lanjut tentang sejarah bagaimana perjuangan orang dahulu untuk menyebarkan ilmu, dan kalau kita nak kait dengan kita sekarang, kita tak nak mengulang sejarah yang silap, tetapi kita nak mengembangkan sejarah yang baik untuk sejarah yang akan datang pula yang lebih baik. Tetapi kita kena faham konsep bahawa belajar ni dia perlu sepanjang masa. Sepatutnya kita memahami semakin kita berusia, semakin bertambahlah ilmu kita. Kita tidak boleh memadai dengan berhenti tamat SPM, tamat degree, tamat ijazah, kita pun terus terjun ke dunia pekerjaan, tapi kita dah tak peduli tentang ilmu yang sepatutnya kita lebih upgrade. Terutama ilmu pengenalan kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Sebab kita atas dunia ni sebagai hamba Allah. Kita nak kena kenal Tuhan kita. Jadi Dai saya nampak, kemudian saya lupa nak sebut. Selamat datang kepada semua yang menonton kita. Alhamdulillah hari ini saya lihat ramai yang share, ramai yang komen dan ramai yang menonton kita secara langsung. Alhamdulillah. Mungkin ini berkat daripada peminat-peminat Ustaz Fikri dan juga fan-fan Uncle Jang kita. Siti Kasdina ada peminat juga tapi tersorok sikit. Saya tak ada peminat, saya biasa je. Okey, baik. Yang kita nak tengok, kita tak tengok lagi tu Sir Fikri tadi diusik saya kata main bola tampar. Kita tak tahu dia tu player Perak tu bola tampar tu. Kalau nak tahulah, saya saja nak usik dia balik.
Tu yang dia usik kita balik, kita usik dia balik. Baik, masa kita dah mencemburui. Jadi saya ingat kita simpulkan sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sebab biasanya orang kalau kita belajar daripada orang yang hebat-hebat, dia akan berhenti time puncak. Dia bukan berhenti time menurun. Macam Dr. Mahathir hak pertama, PM4 bukan PM ni, PM4. Berhenti time kita berada di puncak, insya-Allah dia memberi kesan yang hebat kepada pendengar kita. Kalau tak puas hati, kita sambung bulan depan dengan episod yang kedua, insya-Allah. Baik, sebelum itu saya nak minta kepada Siti Kasdina untuk dalam masa 1 minit ini berikan kesimpulan ataupun kalam hikmah untuk kami bawa bekal nak bawa tidur hari ni untuk terngiang-ngiang dalam pemikiran kita, insya-Allah. Silakan Kasdina, 1 minit diberikan. Okay, kesimpulan yang kita boleh buat berdasarkan topik hari ini dan berdasarkan perbualan pembincangan kita pada hari ini ialah saya teringat satu hadis iaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini memang dah ditekankan dalam Islam bahawa mempelajari ilmu tu memang sangat dituntut dan wajib dalam Islam. Jadi tak kira berapa umur kita, berapa usia kita, sama ada muda atau tua, kita kena sentiasa isi kehidupan kita dengan ilmu. Tak kira ilmu dunia atau ilmu akhirat. Habis dah? Betul ya? Memang patut ni. Tapi saya rasa Ustaz Fikri dengan Uncle Jang kena tepuk tangan lah kepada Siti Kasdina sebab dia dengan usia yang muda dia berani untuk sahut cabaran kita berforum pada malam ini. Kalau nak kira usianya, Kasdina ni belasan, Ustaz Fikri 20-an, saya dengan Uncle Jang tadi 30-an, kita main 10-10-10. Nanti ada masa 40-50, yang tu dah biasa dah, itu dalam program lain. Jadi hari ni kita ambil belah 20-30 saja. Baik, terima kasih kepada Kasdina yang sudi untuk kita kata berkongsi yang sangat baik pada malam ini. Seterusnya saya jemput Ustaz Fikri untuk tutup perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah, silakan. Okey, baik, saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan saya sebutkan satu kisah yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mana dia sedang mengajar ke anak murid dia mendapati ada seorang badawi yang sedang berjalan. Lalu apabila sedang Imam Syafi'i mengajarkan kepada sahabat-sahabat lain, kepada anak-anak murid dia, lalu Imam Syafi'i berhenti mengajar dan dia pergi rapat dengan orang badawi yang mana pakaiannya compang-camping, berjalannya tak tentu arah, busuk boleh dikatakan dalam cerita tersebut. Lalu para pelajar dia tertanya-tanya, kenapa Imam Syafi'i buat begitu? Kan? Dah lah pakaian buruk sebagainya, tapi habis saja Imam Syafi'i bertemu dengan orang Badawi tersebut, lalu anak murid dia bertanya, wahai Tok Guru kan, wahai Imam Syafi'i, kami nak tanya ni, kenapa sebenarnya Allahumma salli Muhammad, kamu tak habis mengajar lagi ni, tapi kamu terus pergi jumpa dengan orang Badawi tadi. Lalu disebut oleh Imam Syafi'i, sebenarnya orang Badawi tadi adalah guru aku. Orang Badawi tadi adalah guru aku. Lalu ditanyakan oleh anak murid Imam Syafi'i, macam itu guru kamu? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, ketika mana aku nak menulis kitab fiqh, aku menghadapi satu masalah. Aku menghadapi satu masalah berkaitan dengan hukum fiqh. Imam Syafi'i nak buat satu hukum berkaitan macam mana nak tahu bagaimana anjing ini dia dah cukup umur atau tidak. Kan? Nak tahu anjing ni cukup umur atau tidak. Lalu bila nak menulis kitab fiqh menyebabkan Imam Syafi'i tak sempat nak tulis. Sebab apa? Kitab itu tidak akan selesai disebabkan satu isu tu saja. Isu tentang anjing sama ada dia itu dah cukup umur atau tidak. Maka ketika mana Imam Syafi'i sebut benda itu, Imam Syafi'i terus jumpa dengan orang Badawi tadi sebab orang Badawi ni adalah orang yang menjaga kambing dan sebagainya. So bila menjaga kambing, adalah anjing-anjing yang menjaga di kawasan kambing tersebut. Lalu Imam Syafi'i sebut, inilah orang yang akan tahu jawapannya. Lalu disebutkan oleh Imam Syafi'i kepada Badawi tadi, tak tanyalah, wahai orang Badawi, aku nak tanya kamu, cakap perak lah sikit kan. Atau macam mana lah Yop, nak tahu anjing ni dah cukup umur ke belum? Jawabnya oleh orang Badawi, ada dua. Hari ni saya ajak tuan-tuan. Saya bagi kat tuan-tuan ilmu baru lah. Macam mana kita nak tahu anjing itu sudah cukup umur atau tidak? Cerita pasal anjing malam ni. Allahumma salli Muhammad. Okey, jadi
Saya ceritakan pada tuan-tuan, ada dua cara kita nak tahu macam mana anjing itu sudah cukup umur atau tidak. Disebut oleh orang Badawi nak tahu anjing itu cukup umur atau tidak, yang pertama tengok cara kencing. Tengok cara dia kencing. Kalau dia kencing berdiri dan dia mengangkat satu kaki, itu bermaksud dia dah cukup umur. Tapi kalaulah anjing itu dia kencing tanpa mengangkat kaki, maka dia belum cukup umur. Lalu Imam Syafi'i bila dengar jawapan itu, sahih. Betul lah jawapan kamu. Kan? Lalu Imam Syafi'i menulis dalam kitabnya sehingga selesai kitab itu. Lalu disebutkan kepada kita, so kesimpulan dia anak-anak dirahmati Allah SWT sekalian sedang penonton. Saya akhirkan cerita saya ni bukan sebab saya nak cerita pasal anjing tu. Saya nak cerita tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan guru kita. Sebagai contoh pada malam ini kan, walaupun sedikit perkongsian kes dinner, Uncle Jang kita dan sebagainya, jangan kita jadikan ia sebagai alasan untuk kita tidak menghormati guru kita. Saya yakin dan pasti hormat nilai yang kita letakkan pada guru kita itu adalah satu benda yang sangat besar. Sebab itulah ulama-ulama dahulu, salafus soleh suatu ketika dahulu mereka ni menjadi orang hebat. Antara sebab apa? Sebab mereka sangat menghormati dan meyakini akan guru mereka. Jadi tak dapat tidak, marilah sama-sama seruan saya kepada semua, sama-sama kita menghormati guru-guru kita. Ya, kita menghormati ulama-ulama yang masih ada pada hari ini, insya-Allah hidup kita akan menjadi baik insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penutup daripada Ustaz Fikri itu dia akan menjadi tajuk forum kita akan datang insya-Allah. Tiba. Dan saya dah booking Ustaz Fikri untuk tajuk tersebut, iaitu berkenaan dengan guru. Baik, Uncle Jang, sila tutup sikit. Seminit dah, jangan lama sangat. Okey, baik. Baik. InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seiringlah ini pandangan sebagai orang yang dah berusia 30 tahun, dah orang kata pertengahan usia ni. Walaupun ada yang mengatakan dah umur 30 tahun dah, adakah kita masih lagi perlu untuk mencari ilmu yang baru? Jawapannya ya, kita masih lagi perlu terus mencari ilmu yang baru, terus untuk mencari kemahiran yang baru yang memberikan faedah kepada kita. Sebab ilmu ni dia tidak terbatas sebenarnya. Sebab ilmu yang Allah bagi ni ilmu yang sangat luas. Sebab ada punjangga yang menyatakan kalau ilmu itu kita ibaratnya seperti air laut, dan kalau ilmu yang kita ada tu ibaratnya seperti titis-titis air yang terletak di jari kita. Maksudnya ilmu kita ni sikit sangat. Lagi kita baca, lagi kita tak tahu. Lagi kita baca, lagi kita tak tahu. Jadi bagi mereka yang hendak menuntut ilmu, peganglah kepada apa yang telah orang Melayu perkatakan, jadilah kamu seperti resamnya padi. Makin berisi, makin tunduk. Resminya padi. Makin berisi, makin tunduk. Janganlah kamu menjadi resminya lalang. Makin berisi, makin menegak. Maksudnya, lagi kita berisi ni, lagi kita kena sembunyikan kepandaian kita. Anggaplah apa yang kita, maksudnya merendah diri. Anggaplah apa yang kita baca tu menyebabkan kita jadi lagi tak tahu. Kita jadi lagi nak ada sifat ingin tahu yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kalau kita berjaya untuk memastikan diri kita merendah diri, insya-Allah Allah itu akan membantu kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Allah akan permudahkan urusan kita. InsyaAllah, tak kisahlah umur kita berapa sekalipun, selagi kita ni diberikan nyawa oleh Allah SWT dari buayan hingga ke liang lahat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada anda semua. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i. Saya akhiri kita punya pertemuan hari ini dengan saya membacakan satu hadis Nabi. Dalam satu hadis Bukhari Nabi disebutkan bahawa Nabi sebut bahawa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan beri kepadanya faqih, faham tentang ilmu agama.
dalam syarah kepada hadis ini merujuk kepada antara jalan untuk mendapat kefahaman ilmu agama tidak boleh tidak dengan cara belajar dan terus belajar. Dan inilah tanda ataupun kita kata penanda aras seseorang itu mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ahli panel yang sudi berkongsi dengan sangat jayanya untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua viewers, penonton yang sudi untuk bersama dengan kita dalam majlis ilmu ini. Terima kasih kepada yang share, yang like page dan yang komen dan sebagainya, memberi soalan. Mudah-mudahan semuanya dinilai amal di sisi Allah, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan pertemuan ini dengan aku hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير